Ya, apalah sangat kita membaca surah dalam Al-Quran walaupun panjang, tetapi pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terlalulah banyak. Satu huruf 10 kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. 19 kali 10 190 pahala. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Baru baca Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dah dapat 190 pahala. Tak nak ke pahala? Tak nak. Saya nak duit juga. 190 pahala tak nampak. Atas dunia memang kita nak pakai duit, tapi duit akan apa? Duit ni akan berkurang, duit akan hilang. Ya, duit boleh jadi tak ada nilai, tetapi pahala akan bernilai dan sangat-sangat diperlukan ketika kita di hari akhirat nanti. Jadi sekarang ni memang kita tak nampak pahala. Nanti di sana besok baru kita akan rasa betapa besarnya nilai pahala. Macam kita duduk pagi ni tuan-tuan ya, memang kita rasa lenguh, kebeh kaki. Ustaz ni bila kena habis ni? Baru 11:17. Lambat lagi ni. Saya izinkan siapa rasa mengantuk sangat boleh tidur ya. Saya izinkan siapa rasa kebeh-kebeh boleh berlunjuk ya, nak letup-letup kaki ke apa ke, nak pusing-pusingkan badan ke kan, tak apa ya, saya beri kelonggaran. Kan istimewanya kepada orang yang mendengar ceramah ni, dia boleh tidur. Penceramah tak boleh tidur kan, penceramah memang naik tak boleh tidur. Kalau penceramah boleh tidur, saya nak ajak kita sama-sama tidur berjemaah kan. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambut Maulid Rasul, tanda sayang kepada Nabi. Tidak cukup hanya sambut sahaja kalau kita tidak amalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sambut hari lahir Nabi kalau kita tak amalkan sunnah Nabi. Tidak cukup kita sambut hari lahir Nabi kalau kita tidak memperbanyakkan salawat kepada Nabi. Okey, itu baru baru pusingan pertama. Nak masuk pusingan yang kedua ni. Sebab apa? Bila kita sambut hari lahir Nabi, Abu Lahab pun sambut hari lahir Nabi. Siapa Abu Lahab? Dia pun glamour juga. Dia lagi glamour daripada pelakon Squid Game. Tuan-tuan dah tengok tak filem Squid Game? Tak tengok lagi. Tak tahulah apa nak jadi dengan tuan-tuan ni. Asyik baca Quran aja. Tengoklah filem Squid Game. Apa bestnya Ustaz? Tengoklah dulu. Tapi tuan-tuan ni, kalau boleh tak payah tengoklah. Tadi suruh tengok, lepas tu kata tak payah pula ya, sebab dia ada juga unsur-unsur lucah. Malah ada ulama' kemudian ni, apabila dah viral cerita tu ya, ada yang mengatakan haram. Haram menonton Squid Game kerana di dalam cerita tu ada unsur-unsur lucah ya, ada unsur judi, ada unsur gharar, ada unsur lucah dan seumpamanya. Dulu masa peringkat awal tak tahu lagi pasal benda tu viral ya, baru aja berlakon ya, kali pertama berlakon, buka akaun Instagram. Hari pertama buka akaun Instagram dah ada 3 juta follower. Yang kata pelakon Squid Game ni saya baca jugalah dia punya cerita dia kan. Ada seorang perempuan tu hari pertama 14 juta follower. Sekarang ni tak tahu berapa puluh juta follower. Ramai orang yang minat, suka, terus jadi follower, jadi likers, jadi subscriber kan kepada pelakon-pelakon ni tadi. Pasal apa? Idolanya ialah pelakon, idolanya ialah penyanyi. Tapi bila kita tengok orang Melayu ni, penyanyi dengan pelakon yang diminat mesti Korea kan. Kenapa minat Korea? Kenapa tak minat pelakon daripada Indonesia, Jawa? Kan minatlah bangsa kita sendiri. Ustaz saya Jawa, saya minat dengan pelakon Jawa daripada Endor. Kenapa minat Korea? Kan? Jadi hati-hati tuan-tuan dan perempuan hari ni ya, kalau setakat minat saja tak apa, tapi kalau kita mengikut budaya yang dibawa oleh pelakon dan penyanyi tersebut dan budaya itu bertentangan dengan ajaran Islam ya, maka kita telah mengalami satu situasi yang kritikal, yang sangat membimbangkan
Macam contohnya minat kepada penyanyi K-pop. Siapa yang kamu minat? Kalau yang lelaki kata saya minat Blackpink, kan? Tang mana yang kamu minat? Oh ustaz, siapa tak minat putih gebu melepok. Kemudian kalau dia nyanyi tu ustaz, dia punya tarian dia tu dia kata mantap, kan? Habis kamu nengok tu haram tu, berdosa tu. Saya bukan nengok orangnya, saya nengokkan tariannya. Macam mana pula tu? Macam dulu saya pernah dengar Allahyarham Datuk Ustaz Ismail Kamun. Dia kata nengok Olimpik, nengok apa ni, sukan Olimpik, yang paling best ialah nengok acara renang, kan? Bila suami dia buka je channel TV, tengok-tengok sukan Olimpik, kebetulan renang, perempuan punya peserta. Kebeliak biji mata Pak Haji tengok. Bila isteri kata abang, abang. Abang ingat sikit, abang tu dah haji, abang tu imam pula tu, abang pula pengerusi surau. Betul lah, ini bukan surau sini, ini dekat Afrika. Main lagi abang nengok apa ni, ni orang tu berenang. Lepas tu suami pun kata, abang bukan nengokkan orang yang berenang tu. Habis abang nengok apa? Abang nengok teknik berenang. Abang nengok macam mana teknik dia berenang tu. Dia punya orang abang tak tengok. Jawapannya. Jadi tuan-tuan, ada pula yang kata ustaz, alang-alang dah terkantoi, tengok pi je lah, kan? Isteri marah pun kita tengok aja. Pasal apa? Rezeki jangan ditolak, tak tengok membazir pula. Tuan-tuan kena ingat, kata Nabi, kalau tengok benda yang tak boleh tengok, benda yang haram, pandangan pertama rezeki bagimu, kata Nabi kepada Sayyidina Ali. Pandangan pertama, maknanya yang tak sengaja. Katalah kita dalam kampung ni tak tahulah ada amai gerak kan, naik motor pakai seluar pendek je, tertengok, itu rezeki. Tapi kalau tengok lama-lama ataupun pandang kali kedua, Nabi kata celaka. Wa alaika, celaka atasmu. Kenapa Nabi kata celaka? An-nazratu sihamu iblis. Pandangan mata anak panah iblis. Bermula daripada memandang turun ke hati. Lalu hati kita syok dan nafsu kita bergejolak, bergelojak. Dan akhirnya kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puncanya daripada mata. Maka sebab itu Nabi kata orang beriman sifatnya akan menundukkan pandangan mata. Tuan-tuan pernah tak pergi ke Thailand? Pantai-pantai dekat sana kan tuan-tuan. Saya ni cerita pengalaman, maknanya saya pernah pergi dah tu. Kan, dekat sana lagi bebas. Habis tu buat apa ustaz pergi? Saya sebenarnya bukan nak pergi terjebak, kan? Kawan-kawan ajak. Tapi kawan-kawan ajak pun dia membanding umpan. Dia pun kata ustaz, jom kita pergi Thailand. Pergi belah mana? Dekat Krabi. Saya kata ada apa dekat sana? Dekat sana ada masjid tepi pantai. Dia umpan kata ada masjid tepi pantai. Ya ke? Lawa tak masjidnya tepi pantai. Lepas tu sepanjang pantai tu ada pokok kurma. Tadi masjid, yang ini pokok kurma. Kita dah ambil kurma. Nak tengok di mana pokok kurma sepanjang pantai. Masjid tepi pantai. Dan sebenarnya lepas tu satu lagi alasan dia kata sana ada orang Islam tapi miskin. Jadi kita pergi sana untuk menyampaikan sumbangan ataupun bantuan. Itu alasannya. Jadi saya pun setujulah pergi 2 van. Kan? Bila sampai dekat Krabi tu, dia akan lalu tepi pantai. Bila lalu aja tepi pantai, terus nampak dah ikan masin. Ikan duyung. Bergelempang, berjemur. Ada warna hijau, warna oranye, warna kuning, warna hitam. Ikan masin. Tapi ikan masin ni dia boleh bergolek sendiri. Jadi saya pun tengok. Tengok terus astagfirullahalazim. Tutup mata terus automatik. Pasal kita tak biasa tengok. Cewa. Kita tak biasa tengok. Bila tengok tu terus astagfirullahalazim. Tutup mata tapi buka jari. Jari buka tapi tengok. Lepas tu kita pun katalah dekat kawan, apa kamu bawa aku tempat macam ni? Aku ni ustaz. Nanti katalah terjumpa dengan orang Malaysia ke orang yang kena mati aku. Dia mengambil gambar viral nanya Pak Karim. Lepas tu kawan ni kata apa dia? Okey ustaz, saya nak selamatkan ustaz ni. Mau kita pergi dekat kedai-kedai sana. Kita naik katil, jangan lalu tepi pantai. Okey, kita cepat mula.
Kan? Lepas tu bila dah sampai dekat dia punya kedai-kedai hotel apa semua tu kan. Rupanya tuan-tuan, ikan masin yang berjemur tadi berjalan pula. Sardin jadi berjalan. Ya? Macam tak ada apa je kan. Berjalan pula dekat kedai-kedai. Naya Pak Karim. Masa tu pula kita bawa family, bawa keluarga, anak-anak pun ada. Anak-anak tengok, dia tanya kita, Abah, kenapa demo tu pakai spanduk? Kita pun dah tak tahu nak jawab. Kita kata, komen jangan tengok. Kita tutup mata anak, jangan tengok. Tak elok. Budak-budak tak elok. Kan, budak-budak tak elok. Kita tutup mata anak. Lepas tu isteri kata, kan, abang tengok boleh pula. Kan? Abang tengok boleh pula. Abang ni dah besar. Lagi pun ustaz kuat iman. Dah tak tahu nak bagi alasan apa, ya Allah. Jadi sebenarnya, ya, seboleh-bolehnya kita janganlah mencari naik. Kalau kita sendiri yang pergi menempah tempatnya itu memang, ya, itu memang sengaja. Itu memang, ya, benda tu pilihan kita. Dan kita sangat risau dan takut kalau benda tu berlaku pula di tempat kita. Dan kita ada juga dengar-dengar dekat Pangkor pun ada. Malah pantai-pantai di Malaysia pun dah ada dah. Banyak benda-benda tu berlaku. Na'udzubillah min dzalik. Baik, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, tang mana keceramuan dah lupa pun. Jangan semata-mata sambut Maulid Rasul, meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan ajaran Nabi dan meninggalkan, ya, solawat kepada Nabi. Tadi saya dengar sebelum kita mula ceramah tadi ada buat rawi, ya, marhaban. Dia termasuklah dalam rawi marhaban tu ada salawat. Salawat ni maknanya puji Nabi ataupun mendoakan Nabi. Setiap hari jangan miss berselawat kepada Nabi. Jangan pernah tinggal berselawat kepada Nabi. Kerana orang yang berselawat kepada Nabi akan dapat syafaat Nabi. Kalau dah kita tak puji Nabi, tak doakan Nabi, macam mana kita nak dapat syafaat daripada Nabi? Kemudian kelebihan berselawat sangat dahsyat. Man salla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyara salawat wa huttat anhu asyara khati'at wa rufi'at lahu asyara darajat. Barang siapa berselawat ke atasku, ke atas Nabi sekali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Allah gugurkan 10 dosanya. Allah angkat 10 darjatnya. Masya Allah, hebat berselawat kepada Nabi. Ustaz, macam mana berselawat kepada Nabi? Selawat. Kan, apa kebenar sangat. Itu bukan selawat. Selawat ialah nama bagi kalimah tersebut. Macam contohlah tuan-tuan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dipanggil basmalah. Kalau kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu dipanggil isti'adzah ataupun ta'awudz. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu namanya kalimah hauqalah. Ada orang meninggal, ada orang sakit, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya istirja'. Kan? Ada nama bagi kalimah-kalimah tersebut. Lalu yang dikatakan salawat ialah Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang paling basic, yang paling asas. Susah ke senang? Senang ke senang? Senang sangat. Tak keluar model pun. Ya, tak keluar kederat pun dan air liur pun tak kering. Allahumma salli ala Muhammad. Ustaz pendek sangatlah. Tambahlah sikit, panjanglah sikit. Wa ala ali Muhammad, complete. Allah berselawat ke atas Nabi Muhammad dan Allah berselawat dan ke atas keluarga Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustaz, saya dengar ada orang sebut Sayyidina tu apa? Sayyidina tu maknanya penghulu kami. Tambah je lah. Boleh ke Ustaz? Ada orang kata bid'ah juga. Saja suka nak bergaduh. Ya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allah berselawat ke atas penghulu kami Nabi Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ke atas keluarga penghulu kami Nabi Muhammad. Ustaz, ada tak yang panjang lagi? Saya kalau pendek-pendek ni saya rasa macam kacang. Saya nak yang panjang. Sama lagi. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
Ustaz rasa macam pernah dengar lah. Tapi di mana Apa pula tak pernah dengar. Habis mereka baca tak salawat Ibrahimiyah dalam tahiyat akhir. Saya sampai Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, terus saya bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis itu semayang saya sah ke tidak Ustaz? Saya tak baca pun yang tadi tu. Jawapannya solat kita sah. Sebab yang wajibnya sampai situ. Adapun sambungan salawat Ibrahimiyah itu sunat, tetapi pahalanya besar dan ditinggalkan rugi. Kan? Sambunglah lagi. Lepas tu ada lagi sambungnya. Sebenarnya habis salawat Ibrahimiyah tu ada pula lagi doa. Ya. Cara salawat Ibrahimiyah tu pun kita tak baca, nak baca doa tu lagi tak baca. Jadi tuan-tuan ni, bacalah, itu namanya salawat Ibrahimiyah. Ustaz, ada tak salawat yang jenis nyanyi-nyanyi? Dia nak nyanyi juga. Sebab kalau tak menyanyi, saya tak boleh hafal. Saya ni benak makan semut. Kan? Jadi saya nak yang ada lagu, senang ingat. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa nuril absari wa diyaiha. Ada satu lagi versi dia ubah sikit. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Tadi abdan, yang ini ajsad, maknanya sama, abdan ajsad. Yang ini pula diya, yang ini pula jila. Diya maknanya cahaya, jila maknanya cahaya juga. Jadi makna yang sama. Kalau tuan-tuan dengar, yang ada orang sebut jila pun betul, diya pun betul, ajsad pun betul, abdan pun betul. Jadi itu namanya salawat syifa. Tuan-tuan tahu apa kegunaan salawat syifa? Makna salawat syifa ialah salawat ubat, penawar. Kalau siapa nak jampi, boleh pakai salawat syifa. Dulu saya ada belajar sikit lah ilmu perubatan Islam Darul Syifa. Kami kena hafal 30 ayat jampi. Salah satu ayat jampi nak kena hafal namanya salawat syifa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Cara pakainya, cara gunanya macam mana? Okey. Katalah tuan-tuan ni, isteri sakit. Ustaz dah cakap jampi. Jampi, abang boleh jampi. Ustaz dah ajar dah hari tu, baca salawat syifa. Tapi tuan-tuan ni, sekurang-kurangnya kalau tak tahu apa ayat-ayat jampi selain daripada ayat-ayat jampi lah, sekurang-kurangnya ayat yang paling mujarab untuk jampi ialah suratul Fatihah. Itu pun sudah memadai. Baca surah Al-Fatihah pun dah power dah. Sebab dalam ilmu perubatan Islam, suratul Fatihah dikatakan ayat 1000 guna. Kenapa? Sebab dia ummul kitab, ibu kitab. 4 buah kitab terkandung intipatinya dalam surah Al-Fatihah. Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran. 4 buah kitab tu intipatinya dalam surah Al-Fatihah. Power surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah juga dipanggil Ummul Quran, ibu Al-Quran. Intipati Al-Quran terhimpun dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah juga dikenali sebagai Sab'ul Mathani, 7 yang diulang-ulang. Setiap hari 17 kali kita akan baca surah Al-Fatihah dalam solat. Powernya surah Al-Fatihah. Jadi baca surah Al-Fatihah kalau nak